Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pastinya hari ini hari Isnin, hari sulung untuk minggu ini. Kita bakal memasuki bulan April, tuan-tuan dan puan-puan, dan semestinya politik di Malaysia semakin matang dan semakin dinamik. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya ingin berkongsi satu berita yang pasti akan menarik perhatian anda. Sebelum itu, tagline channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai ke hari ini masih lagi turun naik mahkamah, masih lagi diteruskan perbicaraan yang pastinya mengundang banyak kontroversi, membuatkan ramai yang bingung. Saya pun kadang-kadang bingung juga. Okey, tuan-tuan dan puan. Tetapi fakta tetap fakta. Baru beberapa ketika yang lalu kita dikejutkan dengan satu berita terbaru, dan berita ini saya petik daripada BH Online. BH Online bertarikh 23 Mac yang lalu lagi sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Iaitu satu berita yang memang mengejutkan. Dan jika berita ini benar, ini pasti akan membawa berita yang amat gembira bagi bosku, Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 23 Mac tahun 2022, tahun ini, beberapa hari yang lalu, berita ini bertajuk 1MDB telah memperdaya Najib Razak untuk sertai perjanjian dengan Petro Saudi. Kenyataan ini telah dikeluarkan di mahkamah. Tetapi kenyataan ini agak mengelirukan saya kerana betulkah 1MDB telah memperdaya Najib sertai perjanjian dengan Petro Saudi? Demikian adalah laporannya, tuan-tuan dan puan-puan. Mahkamah Tinggi pada hari itu telah mendengar cadangan daripada Peguam Bela Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu mengenai bagaimana pengurusan Syarikat Pelaburan Strategik Malaysia, iaitu One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, didakwa telah memperdaya bekas Perdana Menteri untuk menyertai perjanjian usaha sama dengan Petro Saudi International Ltd PSI. Tuan-tuan dan puan-puan, Peguam Bela bagi Datuk Seri Najib Tun Razak yang memang terkenal, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, telah mengemukakan cadangan kepada saksi pendakwaan ke-13, iaitu bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB, iaitu Tan Sri Ismi Ismail, bahawa beberapa ahli pengurusan 1MDB telah memperdayakan Najib Razak, dan ahli lembaga pengarah syarikat dengan telah mengemukakan cadangan kertas kerja usaha sama dengan yang terperinci. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Syafiq berkata mereka yang terbabit dalam menyediakan kertas kerja berkenaan termasuklah bekas peguam syarikat sendiri, iaitu Jasmine Loh Aiswan. Yang kedua, bekas Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir, dan seterusnya bekas pengarah eksekutif Casey Tang Keng Chi, dan juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Syarul Azhar Ibrahim Halmi. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Syafiq turut mencadangkan kertas kerja terbabit terperinci, sangat-sangat terperinci dan praktikal sehingga mampu meyakinkan lembaga pengarah 1MDB dan ISMI bersetuju dengan kenyataan itu. Disoal sama ada Najib terbabit dalam penyediaan dokumen berkenaan yang bertujuan menipu 1MDB, ISMI menjawab, saya tidak fikir mana-mana Perdana Menteri mempunyai masa untuk melakukannya. Demikian kata daripada Tan Sri Ismi Ismail.
Muhammad Syafiee turut berkata, Syahrul Azhar dalam keterangan sebelum ini menyatakan telah diarahkan oleh ahli perniagaan Lo Tek Jo atau Jo Lo untuk menyediakan dokumen terbabit melalui arahan Najib Razak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sementara itu ISMI bersetuju bahawa Najib dan ahli lembaga pengarah 1MDB tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk mengesahkan maklumat dikemukakan pengurusan 1MDB dalam sesi taklimat kepada mereka adalah betul atau sebaliknya. Tuan-tuan dan puan-puan, saksi juga turut mengesahkan tidak mengetahui kandungan maklumat yang dikemukakan oleh pengurusan kepada Najib Razak, tuan-tuan dan puan-puan, dan sama ada ia perkara yang sama yang dimaklumkan kepada lembaga pengarah sebelum dokumen itu ditandatangani. Pendakwa raya kanan iaitu Datuk Seri Gopal Sri Ram yang amat dibenci dan ditakuti oleh Najib Razak dan Rosmah Mansor ketika membacakan kenyataan pembukaan pada Ogos tahun 2019 yang lalu berkata, satu usaha sama palsu di antara 1MDB dan syarikat Petro Saudi International Ltd atau PSI yang dikenali sebagai Projek Aria diwujudkan. Tertuduh iaitu Najib Razak dengan 1MDB meminjam sebanyak $1 bilion kononnya untuk melabur dalam syarikat usaha sama dikenali sebagai 1MDB Petro Saudi Limited. Tuan-tuan dan puan-puan, wang berkenaan adalah untuk dimasukkan ke dalam satu akaun syarikat usaha sama yang mana Petro Saudi International mempunyai 60% saham dengan menyuntik beberapa aset melalui nilai yang diragukan. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Gopal Sri Ram berkata usaha sama itu tidak dijalankan dengan PSI. Sebaliknya melalui satu syarikat iaitu Syarikat Petro Saudi Holding Cayman Ltd dan Tariq Obaid, kenalan iaitu Jolo, melaksanakan perjanjian yang mewakili Petro Saudi Cayman. Dalam perbicaraan sebelum ini, Syahrul Azhar iaitu saksi pendakwaan ke-9 telah mendedahkan perjanjian usaha sama 1MDB dan Petro Saudi PSI meninggalkan hutang berjumlah $700 juta. Oi, banyak ni. Berpunca daripada pindahan dana 1MDB kepada perpindahan dana 1MDB kepada Goodstar Ltd iaitu syarikat yang dimiliki oleh Jolo. Beban hutang sebanyak $700 juta itu berlaku selepas syarikat usaha sama dimiliki oleh PSI. Tuan-tuan dan puan-puan, Syahrul Azhar mengesahkan ahli lembaga pengarah 1MDB tidak pernah mengetahui berhubung perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh 1MDB dan PSI pada 29 September 2009. Saksi itu turut bersetuju sekiranya perjanjian pinjaman itu dikemukakan kepada lembaga pengarah, ia tidak akan diluluskan. Pening jugalah. Sebab tadi kata terlalu detail. Tapi sekarang sebenarnya taklah teruk mana sangat pun ahli lembaga pengarah ni. Mereka tak akan mudah kena tipu. Sebab dia sendiri kata, saksi itu bersetuju sekiranya perjanjian pinjaman itu dikemukakan kepada lembaga pengarah, ia tidak akan diluluskan. Maksudnya mereka boleh hidulah apa yang salah. Tuan-tuan dan puan, Najib berusia 68 tahun pada ketika ini menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan sebanyak 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah yang sama.
Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira bersambung pada hari yang kemudian. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye.